Assalamualaikum and hi, nama saya Nak Syikin binti Zulkarnain, nama mencik saya 262446. Okay, dalam video ni saya akan berkongsi beberapa maksud kepada perkataan tertentu. Okay, yang pertama iaitu beneficent, yang bermaksud membuat sesuatu yang baik dan memberi impak yang positif dan memberi faedah kepada perkembangan diri klien. Okey, perhubungan ini dapat menjumpa kepada perkembangan positif kepada seseorang itu. Okey, sebarang bantuan yang diberikan oleh kaunselor adalah bertujuan kepada prinsip kebajikan. Okey, menurut Sapuran Sipun dan Hobson Yusof 2014 menyatakan bahawa kaunselor perlulah jujur dan ikhlas dalam membantu klien. Yang kedua iaitu non-maleficent. Menurut Sapuran Sipun dan Hobson Yusof menyatakan bahawa non-maleficent bermaksud kepada tidak mendedahkan diri klien kepada keadaan yang boleh mendatangkan sebarang risiko ataupun memberi kemudaratan sama ada secara tidak sengaja. Okey, ataupun kaunselor perlulah menghindari perkara yang akan memberi kemudaratan ke atas diri klien. Okey, kaunselor bertanggungjawab untuk mengelakkan daripada melakukan sebarang perkara yang berbahaya ataupun perkara yang akan memberi kesan risiko kepada klien yang akan memudaratkan diri, mengancam keselamatan klien dan banyak lagi. Yang ketiga iaitu autonomi. Autonomi bermaksud kebebasan, iaitu kebebasan dalam membuat sebarang keputusan untuk diri sendiri. Okey, semua orang memiliki hak yang tersendiri, terutamanya dalam melakukan sesuatu perkara, dalam membuat sesuatu keputusan. Okey, sebagai contoh, dalam sesi kaunseling, kaunselor hanya mampu untuk membimbing dan merangka ataupun merancang sesuatu jalan penyelesaian, tetapi sebarang keputusan itu terletak pada diri klien sendiri, sama ada klien itu akan mengikuti langkah yang diberikan oleh kaunselor atau sebaliknya. Okey, kaunselor perlu menghormati apa juga keputusan yang diambil oleh klien. Prinsip seterusnya iaitu fidelity. Okey, prinsip ini menyentuh tentang isu kejujuran dan juga keikhlasan. Okey, seorang kaunselor dalam membantu klien perlulah sentiasa jujur dan ikhlas dalam melakukan sesi kaunseling. Dengan adanya prinsip kejujuran dan juga keikhlasan, perhubungan yang dibina lebih berkualiti. Dengan adanya prinsip ini dan juga penerapan prinsip ini dalam diri seseorang kaunselor, klien akan lebih selesa dan percaya kepada kaunselor tersebut dan membolehkan sesi yang dijalankan mengalami perhubungan yang baik. Selain itu, seorang kaunselor perlulah sentiasa berusaha untuk menunaikan sebarang komitmen ataupun janji yang telah kita janjikan kepada klien, terutamanya dalam menolong diri klien. Prinsip ini, kaunselor perlulah mementingkan etika kerahsiaan. Sebarang cerita ataupun isu yang diperkatakan oleh klien, kita tidak boleh ceritakan ataupun bocorkan kepada orang luar. Isu yang diperkatakan hanyalah antara kaunselor dan klien sahaja. Terusnya iaitu justice. Okey, justice ialah prinsip yang menekankan kepada prinsip keadilan. Okey, prinsip ini membolehkan kaunselor untuk berlaku adil kepada semua klien dan melayan klien secara sama rata. Prinsip ini membolehkan kaunselor untuk tidak melakukan bias ataupun memberi layanan yang tidak adil kepada klien dan tidak akan pilih latar belakang klien seperti bangsa, agama, jantina dan banyak lagi. Okay, prinsip ini secara tidak langsung akan menjadi asas kepada sistem kepercayaan klien kepada kaunselor dan akan membina perhubungan yang baik antara kaunselor dan juga klien dengan adanya prinsip justice, iaitu prinsip keadilan. Okey, kemudian informed consent, iaitu persetujuan termaklum. Prinsip ini bermaksud perkara yang menuntut
untuk kaunselor memberitahu kepada diri klien apakah matlamat, apakah tujuan dan apakah prosedur yang akan dilakukan semasa sesi kaunseling dijalankan. Hal ini kerana klien berhak untuk mengetahui tentang proses yang akan dilakukan dalam sesi kaunseling tersebut, terutamanya kerana ianya melibatkan diri klien. Oleh hal demikian, kaunselor perlulah memberitahu klien apakah matlamat, apakah tujuan, apakah peranan yang akan dilakukan dalam sesi kaunseling tersebut. Veracity bermaksud kebenaran dan ketulusan. Prinsip ini diperlukan oleh kaunselor terutamanya dalam menyampaikan kebenaran kepada klien dan bagi meyakinkan diri klien bahawa kaunselor akan cuba membantu diri mereka. Secara ringkasnya, veracity bermaksud ketulusan dan juga keikhlasan seseorang kaunselor dalam mengendalikan sesi dengan klien. Hal ini supaya klien dapat membina kepercayaan terhadap kaunselor tersebut. Imposite value bermaksud apabila seseorang kaunselor tidak menghormati integriti klien ataupun kaunselor memandang orang lain itu tidak ada nilai dalam menentukan sesuatu ataupun seseorang itu tidak boleh bertindak sendiri. Kaunselor dalam prinsip ini mereka lebih kerap untuk menilai diri klien dengan mengatakan bahawa mereka tidak mampu untuk bertindak tanpa dipaksa oleh mereka. Hal ini juga membuatkan klien merasakan diri mereka direndahkan dan dipaksa oleh kaunselor untuk melakukan segala perkara yang dikatakan oleh kaunselor. Conflict of interest. Ataupun konflik kepentingan yang bermaksud kepada sesuatu keadaan di mana seseorang kaunselor itu mempunyai niat dan ataupun memiliki kepentingan peribadi dengan mempengaruhi tujuan dan semasa pelaksanaan dari tugas-tugasnya. Dalam konteks prinsip conflict of interest, iaitu di mana kaunselor itu menjalankan sesuatu sesi dengan klien tertentu adalah bertujuan untuk memenuhi kepentingan diri mereka sendiri, dan kaunselor lebih meletakkan kepentingan diri mereka berbanding kepentingan kaunselor dalam profesion sebenar mereka. Yang terakhir iaitu dual relationship, iaitu bermaksud perhubungan dua hala, iaitu selain daripada perhubungan profesional kita sebagai seorang kaunselor. Dual relationship ini berlaku di mana terdapat banyak peranan antara kaunselor dan juga klien. Sebagai contoh, klien yang datang kepada kita merupakan adik-beradik kita, kekasih kepada kawan kita, jiran kita, saudara mara kita dan banyak lagi. Oleh hal demikian, sekiranya ianya berlaku, ianya dianggap sebagai perhubungan dua hala. Sebagai contoh, kaunselor kerap berjumpa klien tersebut di luar daripada sesi kaunseling dan ianya dianggap sebagai dual relationship ataupun perhubungan dua hala. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.